Okey, baiklah. Jom kita buat latihan. Yang pertama, gariskan jawapan yang betul. Api lilin dalam situasi P dapat dilihat, manakala api lilin dalam situasi Q tidak dapat dilihat. Kerana apa? Kamu perhatikan eksperimen P tu, situasi P tu, penyedut minuman dia lurus. Tetapi situasi Q, penyedut minuman dia bengkang-bengkok. Nampak? Jadi, mestilah untuk situasi P, cahaya dapat dilihat. Tetapi situasi Q tidak dapat dilihat kerana cahaya bergerak lurus. Okey, soalan seterusnya, apabila objek bergerak mendekati sumber cahaya, maka saiz bayang-bayang akan jadi apa? Bertambah. Kamu akan nampak dia membesar. Saiz bayang-bayang akan bertambah. Apabila objek itu berada jauh dari sumber cahaya, kalau dia mendekati skrin, maka saiz bayang-bayang akan bertambah atau berkurang? Berkurang. Apabila skrin bergerak mendekati objek pula, saiz bayang-bayang akan jadi apa? Akan jadi semakin berkurangan, semakin kecil. Apabila sumber cahaya bergerak menjauhi objek, maka saiz bayang-bayang akan berkurangan. Okey, oleh itu kita dapat simpulkan di sini bahawa faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang ialah jarak di antara sumber cahaya dengan, tadi saya dah bagi tahu, keyword dia adalah objek, dan jarak di antara skrin dengan objek. Latihan seterusnya. Dalam eksperimen di bawah, cahaya ditujukan pada objek dari arah yang berbeza. Pembentukan bayang-bayang diperhatikan. Eksperimen yang kiri tu, kita letak sumber cahaya kat depan objek tu, kita akan nampak macam L. Betul? Tapi yang eksperimen kedua, sumber cahaya kita letak daripada tepi tangga tu, kita akan nampak macam tegak aja, square je. Jadi bentuk bayang-bayang berubah mengikut kedudukan sumber cahaya dan juga bahagian objek yang disuluh. Ataupun kamu boleh tulis orientasi objek tersebut, kedudukan dia. Okey, isi tempat kosong di bawah. Apabila cahaya dari sumber cahaya mengenai sesuatu objek yang berkilat, cahaya akan dipantulkan. Pantulan cahaya membolehkan kita apa? Kita melihat objek di sekeliling. Apabila cahaya mengenai sesuatu objek, objek itu akan memantulkan ke dalam mata kita, memantulkan cahaya. Nombor 4, pantulan cahaya dipengaruhi oleh keadaan permukaan. Ingat, memantulkan cahaya dengan lebih baik pada permukaan yang berkilat dan licin. Okey? Lebih berkilat, lebih bagus, lebih licin, lebih bagus. Okey, lukiskan arah pantulan cahaya di setiap rajah di bawah. Bila dia pantulkan, cahaya dipantulkan, dia akan dipantulkan ke arah yang berbeza. Okey, itu untuk nombor 1 dan yang ini untuk nombor 2. Gariskan perkataan yang berikut. Apabila cahaya mengenai cermin, cahaya dipantulkan ke arah yang berbeza-beza ke sekata? Sekata tu maksudnya dia memantul ke arah yang sama. Dia tak ada pergi satu depan, satu belakang, satu tepi. Ya? Jadi itu dipanggil sekata. Objek dengan permukaan yang licin atau kasar dan berkilat atau tidak rata adalah pemantul cahaya yang tidak baik. Kalau tidak baik maksudnya kasar dan tidak rata. Apabila cahaya mengenai permukaan, maka pantulan yang seragam terbentuk. Mestilah berkilat. Berkilat, licin, bagus. Kasar, tidak rata, tidak bagus. Okey. Untuk soalan seterusnya, jawapan dah diberikan di atas. Pilih dan isikan tempat kosong. Kereta ada side mirror, cermin tepi, membolehkan pemandu melihat kereta lain dari arah belakang. Yang kedua, ada cermin besar dekat simpang. Untuk apa?
bertujuan untuk mengelakkan kemalangan di selekoh jalanan. Yang ketiga tu apa? Okey, itu adalah teropong yang kita letakkan dekat dalam kapal selam. Digunakan dalam kapal selam membolehkan pemerhati melihat objek di permukaan air. Kenapa nak tengok objek di permukaan air? Sebab kapal selam di dalam air. Macam mana dia nak nampak apa-apa dekat atas permukaan air? Dia menggunakan teropong ni lah. Okey, nombor 4. Nombor 4 ni apa? Nombor 4 ni adalah kaleidoskop. Okey, kaleidoskop ni dibina dengan menggunakan 3 cermin satah. Apabila kita putarkan kaleidoskop ni, objek kecil yang berwarna-warni menghasilkan corak. Kamu boleh Google ataupun cari di YouTube berkenaan dengan kaleidoskop. Sangat cantik warna dia. Okey, cahaya boleh dibiaskan. Padankan fenomena berikut dengan pemerhatian yang betul. Yang pertama tu, duit shilling diletakkan dalam air. Apa yang kamu nampak? Kedudukan shilling dalam air kelihatan lebih dekat. Ada tulisan dekat cermin. Apa kan jadi? Huruf yang dilihat melalui kaca kelihatan lebih besar. Ada ikan dekat dalam akuarium besar. Saiz ikan kita nampak lebih besar daripada yang sepatutnya. Sebenarnya dia kecil je, tapi disebabkan pembiasan kita akan nampak saiz ikan tu a little bit bigger. Okay. Straw pula dalam cawan kelihatan bengkok. Okay, daripada pemerhatian di atas dapatlah disimpulkan bahawa fenomena ini adalah disebabkan oleh apa? Pembiasan cahaya. Okay, kamu kena pandai bezakan eksperimen apa untuk buktikan sifat-sifat cahaya. Fenomena ini berlaku lanjutan daripada apa? Kenapa dia jadi macam tu? Sebab kelajuan cahaya yang bergerak dari satu medium ke medium yang lain yang berbeza. Cahaya daripada matahari dibiaskan untuk membentuk satu titik fokus apabila melalui kanta pembesar. Titik fokus tersebut akan menjana haba yang tinggi, itu yang membolehkan kertas tu terbakar. Ini pun kamu boleh cuba di rumah. Okey, letakkan kanta pembesar direct bawah cahaya matahari dan fokuskan ke kertas. Okay, what will happen? Kertas itu mungkin akan terbakar disebabkan haba yang